Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ni, saya nak buat sesuatu yang saya rasa saya tak pernah buat lagi kot. Saya nak bandingkan satu produk yang murah dengan satu produk yang mahal. Dalam video kali ni, saya nak bandingkan satu headset stand yang berharga RM55 dengan satu headset stand yang berharga RM319. Yes! Anda tak salah dengar. Memang headset stand ni harga dia RM319. Saya rasa lagi mahal dari anda punya headset kot. Gurau saja. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Jom. Okey, headset stand yang pertama yang kita akan unbox ialah dari Fantech Tower AC3001S RGB headset stand. So, harga standard untuk Fantech Tower AC3001S ni ialah RM59 Malaysia. So, apa yang dia tulis dekat sini, dia ada counterweight 88 gram berat dia. Lepas tu, dia punya base tu rubber dan dia ada RGB color lah. Dan kita unbox dulu. Kita tengok apa yang dia offer kepada kita. Thanks, fresh stopper for the cutter. Okay, so ini dia punya packaging dari depan actually nampak okay. Dia tak adalah nampak murah sangat. Cuma bahagian dalam tu terlampau kosong. Dia tak ada apa-apa span untuk lindungi dia punya produk. So, ini dia punya tapak lah. Boleh rasa agak berat. Ada 3 dia punya getah rubber feet. Ada 3 rubber feet dan kita boleh nampak ada line untuk dia punya RGB dekat sini. Dia punya kabel dia pakai braided kabel. Okay, actually nice. Dan dalam memang kosong. Alright, so pasang dia macam ni kot. Pusing. Oh bukan, terbalik. Alright, so ini dia Fantech AC3001S RGB headset stand. Kita cuba on dia. Kalau tak silap saya, headset stand yang paling murah kita boleh dapat dalam pasaran lebih kurang dalam RM19 lah. Dan actually untuk Fantech ni dia ada dia punya adik ni yang warna putih ni. Warna putih ni dia limited edition, tapi anda boleh beli yang warna hitam merah. Kalau saya tak silap, harga dia dalam RM19 lah. Alright, so kita dah boleh nampak yang dia punya tapak tu menyala. Dan kalau kita letak headset dekat sini, inilah dia punya image. Kejap saya pendekkan. So, inilah dia punya image yang kita akan nampak. Ada LED dekat bahagian bawah. Kita boleh tukar dia punya LED tau. Ada satu button dekat bahagian kiri. Kiri saya lah. So, kita boleh tukar warna hijau, biru, purple, kuning. Kuning ke hijau? Saya tak pastilah sebenarnya. Warna turquoise, warna putih tapi nampak kebiruan sikit. Lepas tu warna ini color cycle effect lah. Yes, color cycle effect. Lepas tu okey, boleh off kan. So ini yang paling cantik lah, rainbow effect. So ini harga dia RM55 dan kita akan beralih. Kita tak boleh nak install apa-apa software dekat sini. Dia memang kita just tukar dekat dia punya produk sajalah. So kita dah settle satu headset stand yang berharga RM59 ataupun RM55. Kita akan beralih ke headset stand yang berharga RM319 Malaysia. Sekejap saya simpan dulu. Tutut. Ini dia gaming headset stand yang berharga RM319 Malaysia. Yes. Hampir sama dengan MH752 punya harga lah. So, dia punya barang actually datang dari Corsair ST100 RGB Premium Headset Stand with 7.1 Surround Audio. So, dalam ni tak apa, nanti kita cerita kemudian, but dia mesti letak premium tu dekat situ. Itu yang menyebabkan headset stand ni mahal. Tapi ada juga sebab-sebab lain lah. Dari segi bacaan tadi saya dah tahu apa yang menyebabkan headset stand ni mahal. Dari kotak kita nampak dia punya design actually sangat minimalis dan dia ada 2 USB hub dekat sini dan ada satu audio jack. Dekat belakang, okey, dekat belakang pun dia ada tulis lah, dia premium build quality. Memang anda kena letak premium bila produk anda mahal, standard. Dual USB 3.1 input, so ada 2 input USB tadi. 7.1 surround sound. So, headset stand ni bukan sahaja sebagai USB hub, bukan sahaja sebagai headset stand, tapi dia juga ada built-in driver untuk 7.1 surround audio. Lepas tu ada RGB lighting lah. Kita buka dulu. Packaging dia serius nampak, kalau compare dengan Fantech tadi, langit bumi lah beza dia. So, dia punya selotip dekat sini, mesti buka dekat sini lah. Dari depan, bukan dari tepi kot. Alright, betul, dari tepi.
Compare dengan Fantech tadi kan, anda boleh nampak yang packaging dia kali ni agak kemas. Dia ada span untuk lindungi dia punya produk dan semua peralatan di dalam ni berbalut, ada plastik. Okay, apa yang dia bagi kepada kita? Oh, jap. Oh, okay, nice. So, ini dia headset stand. Yes. Headset stand dia sangat berat. Itu saja saya boleh bagi tahu kepada anda. Lepas tu, ini dia punya kabel, dia punya buku manual dan lain-lain lah. So, kita buka dulu yang ni. Saya tak tahu berat dia berapa. Kejap saya ambil saya punya penimbang. Hai, saya datang lagi dengan penimbang kali ni. Okay, so kita timbang dia punya berat. 650.9 gram dengan plastik lah. Okay, berat dia 651.1 gram. Memang berat. Kalau tadi berat dia, kejap kita tengok. Berat yang tadi ialah 276.4 gram. Yang ni 649.9 gram. Lebih kurang dalam 650 gram lah sebenarnya. Kabel dalam ni dia ada bagi kepada kita satu sahaja kabel, which is kabel USB 3.0. So ini yang kita akan guna lepas ni. Then ini dia punya produk dekat sini. Saya kena buka. Oh, nice. Saya tak... Dia macam... Dia pakai apa material dia? Dia macam plastik pun ada sebenarnya. Tapi di bahagian bawah ni, okay, saya tunjuk kepada anda. Yang ada logo Corsair ni, sebenarnya bahagian bawah ni semuanya plastik. Dia sebagai dia punya tapak lah. So memang takkan bergerak bila kita tolak kan. Okay, nice. Lepas tu macam anda boleh nampak lah, dia ada satu USB 3.0 dekat sini dan ada satu lagi USB 3.0 dekat bahagian sisi dan ada satu audio jack. Kita cuba on dulu, kita tengok dia punya RGB macam mana. Dan untuk beritahu anda yang Corsair ST100 ni dia boleh sync dengan dia punya software. That's why harga dia agak mahal lah sebenarnya. Kabel dia walaupun saya perasan dia bukan braided kabel, tapi dia punya ketebalan tu sebenarnya agak tebal. Mungkin disebabkan dia ada USB hub dan juga dia ada sound card di dalam lah. Masuklah kau di sini. So yes, anda boleh nampak dia punya RGB dah menyala. Sama juga kedudukan RGB dia tu sama dengan Fantech AC3001S tadi. 1C, 1S, saya pun lupa. Di bahagian bawah, di bahagian tapak ni. Dan sekarang dia dah tak menyala. Mungkin kita kena install dia punya software. Sekejap saya install dia punya software. Okey, ini dia software dari Corsair iaitu IQ. Dekat sini kita boleh nampak untuk ST100 ni kita bukan sahaja boleh ubah dia punya lighting, tapi dalam masa sama kita pun boleh ubah dia punya EQ preset. Dalam ST100 ni macam saya bagi tahu kepada anda, dia bukan sahaja ada RGB, tapi dia ada juga dua USB hub dan dia ada juga satu audio jack yang mana dalam ni dah pun built-in preset 7.1 virtual surround. So let's say anda punya headset ataupun anda punya earphone dia tak ada 7.1 surround function, anda cucuk dekat sini dekat audio jack yang ada belah kiri dia, belah kanan dia ni, dan anda punya headset ataupun earphone akan ada 7.1 virtual function lah. So untuk siapa-siapa yang tak tahu, 7.1 virtual function ni ialah satu function untuk kita dengar bunyi enemy dari belah kanan, kiri, depan, belakang. Basically macam ada macam lebih kurang macam ada 7 speaker lah di sekeliling kita ni atas sekali. So actually quite a nice offer dari Corsair. Kita balik pada dia punya software kejap. So, software dekat sini, kita tengok pada lighting effect dulu. So, dekat lighting effect ni, kita boleh ubah dia punya effect RGB. Bukan sahaja ada spiral rainbow. Kita ada juga rainbow wave. Dan kita ada juga color shift. Ada banyak lagi yang kita boleh pilih. Dan yang menariknya tentang Corsair punya produk ni, kita boleh linkkan dia. Kalau kita ada mouse RGB, kita ada headset RGB, lepas tu kita punya casing pakai water cooling. Dia punya water cooling RGB, dia punya RAM RGB, casing RGB. So kita boleh link semua. Semua. Bukan sekadar kita punya keyboard, mouse, headset dan juga headset stand ni, tapi kita boleh link dengan semua dengan kita punya sistem tu sendiri. So lagi dia ada lighting link yang saya cerita kepada anda tadi. Alright, so sekarang kita pergi kepada EQ preset. So dekat sinilah yang kita boleh adjust dia punya EQ. Kita boleh adjust dia punya equalizer supaya kena dengan kita punya selera. So kita boleh tukar, dekat sini kita boleh tukar dia punya mode, sama ada kita nak guna stereo mode ataupun kita nak tukar 7.1
7.1 surround sound lah. Okey, sebagai konklusi untuk video yang entah apa-apa ni, antara Fantech AC3001S dan juga Corsair ST100 ni, yes, kalau kita tengok dari segi RGB dan headset stand tu memang padan, apa kita cakap, cukup lah kalau kita nak beli Fantech AC3001S ni, dah apa kita cakap, dah mencukupi lah. Tapi kalau kita tengok dari segi function yang dia offer kepada kita, sebab Fantech ni dia sekadar headset stand saja, cuma dia ada RGB dekat bawah dan dia makan satu port USB. Kena ingat dekat situ, dia akan makan satu port USB. So kalau kita punya motherboard tu ada sikit USB port, memang kena ingat sikit lah kalau nak pakai Fantech AC3001S ni. Manakala untuk Corsair ST100 ni, dia bukan saja tak makan kita punya port tadi, sebab dia bagi kepada kita dua extra port, which is maksudnya sebenarnya dia bagi kepada kita satu sajalah port USB, sebab kita dah makan satu dekat kita punya motherboard. So dua USB port yang speed dia 3.0. Lepas tu dia ada satu audio jack yang mana dalam ni dah pun built-in driver untuk 7.1 virtual surround. So actually quite a good offer dari Corsair. Cuma kalau tanya saya, RM319 tu still saya rasa agak mahal. Okey, kita cuba kira-kira sikit. So headset stand kita katakan yang RGB, so harga dia RM55. Then dia punya USB hub 3.1. So dengan dua USB hub 3.1, kita mungkin harga dia dalam RM40. So sudah jadi RM95. Then dia ada satu audio jack yang mana ada driver 7.1 surround, which is kita boleh beli sound card tu, USB sound card 7.1 dengan harga RM100. Macam Cooler Master sendiri dia ada offer kepada kita adapter yang berharga RM89. So bodoh-bodoh dekat situ baru RM170 lah. So harga RM319 ni agak mahal sebenarnya. But kalau anda memang guna Corsair punya produk, anda memang anda pakai cooler Corsair, anda pakai headset Corsair, anda pakai keyboard Corsair, water cooling headset Corsair. So kalau anda pakai Corsair, betul ke sebutan dia Corsair? Saya pernah dengar orang cakap sebutan dia Corsair, saya tak pasti lah. Tapi kalau anda nak satu ekosistem Corsair, nak RGB yang boleh sync semua benda ni, so yes, this is a headset for you lah. Still untuk saya takkan beli dia, sebab bagi saya dia overpriced. Lagi-lagi saya pun bukan dalam saya punya sistem, tak ada satu pun saya pakai Corsair punya produk lah. So itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli sama ada Fantech Tower AC3001S ataupun Corsair ST100 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Untuk next time anda nak tengok saya buat perbandingan produk murah mahal untuk apa, mungkin anda boleh DM saya dekat IG, saya akan pertimbangkan. Bereboh, jumpa lagi.